OnePlus Nord adalah sebuah peranti upper mid-range 2020 ni yang boleh dikatakan agak hype tau. OnePlus kali ni berjaya mencipta satu hype baru dalam mengetengahkan dia punya so-called budget mid-range phone. Tapi adakah OnePlus Nord dia punya performance ataupun dia punya prestasi ataupun dia punya penawaran tu adalah up to the hype? So dalam video kali ni aku akan ulas, senang cerita aku akan buat full review lah berkenaan dengan OnePlus Nord ni. Dari segi penggunaan aku selama beberapa ketika ni. Jadi kalau korang nak tahu adakah OnePlus Nord ni up to the hype punya expectation, adakah worth to be considered to buy, pastikan korang tengok video ni sampai habis. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. Jadi kali ni aku akan buat full review atau full honest review berkenaan dengan kepenggunaan aku untuk peranti OnePlus Nord ni. Jadi macam biasa disclaimer, video ini tidak dibayar ataupun ditaja oleh mana-mana pihak, apatah lagi OnePlus Nord Malaysia. Ini adalah sepenuhnya pendapat aku dari segi penggunaan aku sendiri. Jadi aku akan berikan poin-poin aku dari segi penggunaan aku sendirilah. Jadi sama-sama kita bincangkan nanti. Jadi macam biasa video ni aku akan pecah pada dua bahagian, iaitu apa benda yang menarik ataupun best tentang OnePlus Nord ni. Bahagian kedua adalah apa benda yang kurang sikit ataupun yang tak best tentang OnePlus Nord ni. Jadi tak boleh masa lagi, jom kita ke bahagian apa benda yang best tentang OnePlus Nord. Jom. Perkara pertama yang aku suka tentang OnePlus Nord ataupun OnePlus secara generalnya adalah dia punya Oxygen OS. Aku percaya semua orang pun setuju. Sebab apa korang pilih OnePlus adalah sebab dia punya OS ni memang sangat-sangat awesome. Dari segi update memang promptly, memang laju. Dari segi benda-benda yang kita expect untuk sebuah peranti OS yang mantap daripada Android, ini adalah contohnya. Oxygen OS adalah one of my at least top one lah. Lepas tu baru aku akan letak Pure Pixel OS. Sebab apa tau? Pixel OS is a good Android experience. Cumanya dia kadang-kadang terlalu banyak lag feature-feature yang penting. Tetapi untuk OnePlus punya Oxygen OS, dia adalah seperti Pure Pixel punya OS, tetapi dia refine dan menambah feature-features yang perlu dan penting. Dari segi penggunaan sehari-harian, Oxygen OS memang pantas, memang fluid, memang laju. Dan korang pun tahu, Oxygen OS akan sentiasa memberikan update-update terkini at least 2 ke 3 tahun. Jadi tak ada masalah, Oxygen OS adalah my top 1. Kenapa? Sebabnya best peranti OnePlus Nord ni. Perkara kedua yang aku suka tentang OnePlus Nord ni adalah dari segi dia punya design. Yes, macam korang nampak, dia menggunakan design jenis kaca depan dan belakang. Dia punya design memang tampak cantik lah. Walaupun yang unik ada pada tangan aku ni bukanlah berwarna marble blue, ini adalah berwarna onyx grey. Tetapi warna onyx grey ni still nampak garang dan cantik, di mana warna dia seakan-akan titanium punya colour tau. Dia tak warna kelabu bodoh macam tu, dia warna macam cantik lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Cumanya belakang ni macam prone to fingerprint sikit. Jadi korang memang kena pasang casing dia yang ada dalam kotak lah. Tapi dari segi design memang aku suka, nice in hand. Dia punya size tu memang just nice lah. Dan rasa premium tu ada. Dia punya berat tu wujud memang terasa premium lah. Walaupun ini adalah peranti yang boleh dikategorikan sebagai upper mid range, tapi perasaan memegang dia masih lagi terasa premium seperti flagship phone. Perkara ketiga yang aku suka dan boleh puji pasal OnePlus Nord ni adalah dari segi dia punya battery life ataupun battery performance. Yes, walaupun bateri dia hanyalah bersaiz 4115 mAh, tapi dari segi penggunaan sehari-harian ditambah dengan Oxygen OS punya optimization, aku boleh katakan setakat SOT 7 ke 8 jam tu adalah achievable. Dia adalah memang one day phone dan ditambah pula dengan warp charge 30T. Pengacasan memang sangat-sangat pantas. Korang cucuk je, aku rasa setengah jam tu lebih daripada separuh dah penuh lah. Dari segi bateri, dia masih lagi sebuah bateri champion lah untuk sebuah upper mid-range phone. Perkara keempat yang aku suka tentang OnePlus Nord adalah dari segi dia punya paparan ataupun display. Jadi macam korang tahu, OnePlus Nord ni menggunakan paparan besar 6.44 inci jenis Fluid AMOLED Full HD Plus dan dengan kadar segar semula 90Hz. So far aku memang sukalah OnePlus punya paparan. Dia tak se-vibrant Samsung, tetapi untuk sebuah paparan Fluid AMOLED, dia adalah sebuah paparan yang berkualiti. Warna dihasilkan memang nampak vibrant, cuma tak melebih-lebih. Dan apa yang aku paling gemar adalah dia masih lagi menggunakan flat display. Jadi macam korang tahu, OnePlus Series 8 kali ni memang semua dah curve. So this is the nearest option kalau korang masih lagi nak gunakan the latest OnePlus punya phone. This is the best option yang menggunakan flat display. Perkara kelima yang aku suka tentang OnePlus Nord ni adalah dari segi dia punya kamera punya performance. Jadi macam korang tahu, dia menggunakan quad kamera kat belakang dengan dual kamera kat depan, which is bagi aku adalah hampir a complete setup untuk sebuah mid-range phone, di mana kamera belakang memang capable, 48MP dia memang capable, night mode dia memang okey. Tak ada apa yang nak complainkan sangat lah. Dari segi gambar, algorithm, dari segi dia punya processing, tak ada benda nak complain. Apabila kau shoot guna kamera belakang ni, kau memang akan pasti bahawa hasil dia adalah hasil yang sangat memuaskan. Tetapi apa benda yang aku suka pasal kamera dia kali ni adalah dari segi dia punya penawaran selfie, di mana
Kali ni membawakan dua selfie kamera, ada satu wide biasa, satu lagi ultra wide angle untuk kamera hadapan. Di mana bagi aku adalah sangat bijak dan sangat bagus memberikan dua kamera berbanding satu tau. Sebab apa kau memberikan pilihan kepada pengguna untuk menggunakan kamera biasa ataupun ultra wide. Hasil gambar selfie dia memang munasabah, memang cantik. Still ada beautification, tapi dia punya beautification tu memang nampak kurang berbanding peranti Android lain lah. Dia punya gambar tu lebih sharp dan lebih realistik untuk kamera selfie dia. Last but not least, perkara keenam yang aku suka tentang peranti OnePlus Note ni adalah dari segi dia punya SoC. So macam korang tahu, OnePlus Note ni menggunakan SoC Snapdragon 765 5G. So it is a totally upper mid-range punya processor. No issue about it. Ditambah dengan optimization Exynos OS, memang performa memang terbang ke langit lah. Dari segi penggunaan sehari-hari memang tak ada isu apa-apa. Memang rasa pantas, 90Hz bila tambah kan, memang terasa semuanya laju pantas, memang berdepot lah, memang padu habis lah. Tapi of course, dia takkan menyamai macam flagship punya chipset lah. Tetapi at least untuk penggunaan aku, memang aku tak ada isu tentang SoC 765 5G yang ada pada OnePlus Note ni. So settle pasal benda best je kan. Now mesti korang nak tahu apa benda yang tak best pasal OnePlus Note ni. Takkan dia sempurna sangat. Sekarang jom kita cerita pasal benda apa yang tak best tentang OnePlus Note pula. Perkara pertama yang aku rasa kurang sikit adalah dari segi dia punya audio, di mana macam korang tahu OnePlus Note ni masih lagi ataupun memilih untuk menggunakan bottom mono speaker. Which is bagi aku untuk sebuah mid-range tak ada masalah, tapi kalau dia nak jadi sebuah perfect phone, stereo speaker adalah satu emas lah. Di mana bagi aku penggunaan sehari-harian dia punya speaker cukup kuat. Cumanya dari segi pengalaman stereo tu tak ada. Jadi bagi aku agak sedikit hambar lah. Mana benda-benda lain dah okey, tapi stereo dia korbankan. Jadi bagi aku itu satu benda yang aku kurang gemar untuk OnePlus Note kali ni. Perkara kedua yang aku kurang sikit tentang OnePlus Note ni adalah dari segi dia punya binaan dia. Jadi macam korang tahu, phone ini menggunakan binaan kaca depan dan belakang. Tetapi satu benda yang korang perlu tahu, bahawa dia punya frame adalah dari segi plastik. Di mana plastik akan sentiasa jadi plastik. Di tangan dia terasa berat, tapi dari segi perasaan plastik tu kau akan terasa tau. Di mana biasanya kalau korang pegang phone-phone lain yang aluminium ataupun besi, frame ni kau akan terasa macam sejuk, berat, macam premium sikit lah. Tapi dekat sini dia tiada perasaan itu. Kau hanya akan rasa dia punya premium tu dari segi belakang dan depan itu saja. Dan based on Jerry Rig punya test, kau perasan tak bahawa Jerry Rig dalam dia punya bending test tu berjaya mematahkan frame ni tau. Jadi dari segi durability, memang itu satu benda yang aku concern juga tau. Sebab apa? Semakin hari kita semakin lasak dengan telefon. Jadi pemilihan bahan material yang tidak tahan adalah satu benda yang sedikit kurang bagi aku. Perkara ketiga yang aku rasa kurang sikit tentang OnePlus Note ni kali ni adalah dari segi design. Yes, again, dekat part yang aku suka, aku cakap bahawa design dia cun-cun, memang cantik lah. Memang design dia nampak mewah, nampak okey. Tetapi satu benda yang kau notice bahawa walau bagaimanapun design belakang ni dia sama macam design Android mid-range lain tau. Aku boleh katakan design paling terdekat ni rupa dia macam phone-phone Realme 6 Pro, Realme X50 Pro. Design macam ni, kamera kat tepi ni kosong macam ni, ada curve sikit. Jadi dari segi design dia nampak dan tampak agak tak baru lah. Dia nampak macam biasa-biasa je. Jadi itu benda yang aku titik beratkan jugalah. Bila mana setiap telefon baru keluar, aku memang amat expect bahawa dia membawakan sesuatu design yang baru, design language yang lain daripada lain. Jadi itu yang tak ada pada OnePlus Note kali ni. Last but not least, benda yang aku rasa kurang tentang OnePlus Note ni adalah dari segi dia punya camera performance. Again, masa part yang okey tu aku cakap bahawa kamera dia well perform semua kan. Tetapi kamera utama saja yang well perform. Di mana kamera-kamera lain, contohnya ultra wide, depth sensor dan makro, semuanya aku boleh katakan memang okey-okey sajalah. Sebab apa tau? Satu, dia punya resolusi semua rendah-rendah. Dia punya ultra wide 8 megapiksel, depth 5 megapiksel, makro 2 megapiksel. Dan hasil gambar yang dihasilkan oleh kamera-kamera yang lower resolusi ni memang tampak tak semengah sangat lah. Tapi again, macam kau cakap tadi, main kamera tak ada isu. Tapi sensor-sensor lain adalah sedikit kurang dari segi megapiksel dan dari segi kualitinya. So selesai sudah pasal aku punya full honest review berkenaan dengan penggunaan aku untuk OnePlus Note ni, iaitu sebuah upper mid-range phone yang dihypekan oleh OnePlus untuk tahun 2020 ni. Jadi kau perasan tak, aku tak mention pasal harga sangat tau. Sebab apa? Sebab setakat video ini dilakukan ataupun diproduce, OnePlus Note masih lagi tidak mengumumkan harga rasmi untuk pasaran Malaysia untuk OnePlus Note ni. Aku tak sure kenapa. Bagi akulah, dia punya hype dah hampir-hampir habis, harga masih belum ada lagi tau. Aku tak tahu kenapa. Tapi based on anggaran aku, kalau kita compare dengan pasaran China punya harga, kita boleh katakan mungkin. Sebab apa? OnePlus Note ni bakal ditawarkan dengan dua varian, 8GB dengan 12GB. Di mana 8GB tu kita expect mungkin harga dia dalam sekitar 1,700, 12GB harga dia akan jadi sekitar 1,900 ke 2,000. Jikalau benar dah itu harganya, aku boleh katakan itu antara dia punya pro
untuk phone ini, di mana harga dia memang sangat-sangat munasabah untuk sebuah peranti 765 5G dan untuk sebuah peranti yang menjalankan Oxygen OS daripada OnePlus ni. Tapi jikalau harga dia lebih daripada itu, 2000 ke atas, aku boleh katakan itu adalah satu benda yang tak best. Itu satu benda yang cons tentang peranti ini, di mana dia akan competing dengan OnePlus 8, dia akan competing dengan Pocophone F2 Pro dan lain-lain peranti dengan penawaran yang lebih hebat. So pendapat aku, kalau korang tanya aku, adakah OnePlus Note ni adalah sebuah peranti yang worth to be considered ataupun to be purchased dalam tahun 2020 ni? Jawapan aku senang je. Kalau betul harga di bawah 2000, this is totally a no-brainer, a good phone to be buy. Sebab apa? Macam korang nampak peranti-peranti lain yang gunakan Snapdragon 765 semua harga 2000 lebih kan? Kalau dia berjaya tawarkan bawah 2000, lagi-lagi spek 12GB RAM, this is a totally auto buy phone lah. Tetapi kalau dia letak harga atas 2000, simply said that this is still good phone, sayang. Sebab apa? Phone ni hardware and software dia memang blend, memang nice lah. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.